Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khairi ya arhamar rahimin. Salatan wa salaman daimain ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sidang penonton dan sidang pendengar yang dihormati sekalian, pada petang ni marilah sama-sama kita mengikuti pengajian siri pengajian takmir dan berkitab. Pengajian takmir merupakan pengajian JAKIM yang telah diselaras oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bagi merancangkan program-program pengimarahan di masjid dan surau-surau di seluruh negeri Selangor yang berpandukan kitab-kitab yang telah diselaraskan oleh JAIS. Jadi tuan-tuan dan penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini saya akan membawa kitab pengajian takmir. Tajuk kitab tersebut ialah Penawar Bagi Hati, yang dikarang oleh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Indonesia Al-Amandani. Kitab tasawuf yang membicarakan tentang penawar bagi hati, bab yang pertama, pasal pertama pada petang ini, iaitu pada menyatakan hal ehwal mata. So dalam kitab ni dia akan membicarakan banyak bab. Di antara bab dia ialah bab mata, bab kedua telinga, lidah, perut, faraj, kedua tangan dan dua kaki. Untuk siri pertama ini kita akan membicarakan pada mengatakan hal ehwal mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata itu engkau dijadikan oleh Allah SWT bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat, iaitu memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya yang berdalilkan engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaan dan kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setengah daripadanya melihat akan Al-Quran, melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat untuk menuntut ilmu. Dan setengah daripadanya ialah bangsa dunia melihat perusahaan engkau, melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, segala jatuh dan berlaga. Dan bermula mensyukur mata itu, iaitu memelihara daripada tiap-tiap yang haram. Itu dia. Maksudnya mata digunakan Allah Ta'ala untuk bangsa dunia dan bangsa akhirat yang saya terangkan tadi. Contoh bangsa akhirat nak melihat kepada Al-Quran, nak melihat pada jalan ke masjid, langit, bulan dan bintang, nak menandakan kebesaran Allah SWT. Okey, contoh. Begitu juga mata digunakan untuk bahasa dunia ialah nak melihat perusahaan. Perusahaan ini pekerjaan kita yang kita lakukan, nak melihat jalan kepada masjid ataupun melepaskan kau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh, berlaga dan sebagainya. Dan bermula mensyukur dan mata itu ialah memelihara daripada tiap-tiap yang haram. Itu dia maksudnya. Mata yang Allah bagi, tanda bersyukur yang pertama ialah kita jaga mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isteri. Dan sahaya, maksud dia mata ni kalau isteri tak apalah, nak lihat mana pun tak kisah, tapi yang dilarang ialah melihat perempuan lain ataupun hamba sahayanya dan yang muhrim. Itu dia maksud dia, itu dilarang. Apa maksud dia? Kita melihat dengan bernafsu, dengan tak baik dan sebagainya lah, itu yang sangat dilarang. Sebab tu dikata di antara syukur yang pertama ialah kita jaga mata kita daripada melihat sesuatu yang haram, perempuan yang haram dan sebagainya selain daripada isteri. Dan seperti melihat akan muda belia. Muda belia ni ialah orang belum muda lah.
Seperti melihat akan aurat lelaki, maka lazim olehmu akan melihara mata engkau. Kalau perempuan tu melihat aurat lelaki, kalau lelaki tu melihat aurat perempuan. Kena jagalah. Kalau sekarang ni, zaman moden sekarang ni, cukup orang kata apa, mudah sangat nak melakukan maksiat. Kita keluar saja rumah, kalau tak masuk tak jaga mata, boleh tengok, tapi maksud dia kita kena tahan. Sebab apa? Sebab dia bawa daripada jaga mata ni, kita boleh jaga mata itu, dia membawa kepada kesedapan untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Dipanggil halawatul iman. Sebab tuan-tuan sekalian, tak percaya kita cuba buat tengok. Kita rasa nak tengok satu yang tak baik itu, kita tahan. Tahan sekalian. Dia akan sedap mana? Ketika kita takbir saja sembahyang, kita rasa sedap halawatul. Sebab apa? Tadi kita dah jaga hati kita. Tapi kalau kita sembrono, kita tak jaga, maksud dia kita orang kata apa, semua kita lihat tak tapis dan sebagainya, dia akan membawa kepada tidak sedap untuk beribadah. Maksud kita semayang, kita buat ibadah tapi rasa tak sedap. Berbeza dengan orang yang menjaga. Dia kata seperti melihat akan muda belia, seperti melihat akan aurat lelaki. Itu perempuan. Maksud orang lelaki ni, perempuan ni orang lelaki lah. Lihat apa? Lihat dengan bernafsu. Begitu juga orang perempuan lelaki melihat orang-orang perempuan, bukan selain daripada isteri kita. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, karena firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Yang berarti bersabda olehmu, kulil mu'mini yaghuddu. Dia kata bersabda olehmu, wahai Rasulullah, bagi sekalian dan beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan dia kata mereka itu memelihara mata itu daripada sesuatu yang tidak diharam, maksudnya yang tidak sesuai untuk kamu. Dan saya memajang mereka itu dan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu memelihara faras dua saja. Jaga mata, jaga faras. Maksud dia absarihim, yang kedua furujahum. Nabi suruh kita jaga dua benda ni, jaga mata dan jaga faras mereka itu. Saya memelihara mereka itu akan faras mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian memelihara itu telah baik bagi mereka itu, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengajarkan mereka itu akan dia semacam dengan zahir, maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Ini firman ada sabda Rasulullah SAW. Dia minta supaya kita ni, anak perempuan kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita sebagainya, atau sahabat-sahabat kita sebagainya, orang beriman, dia kata jaga sangat-sangat dua benda ni. Pertama jaga mata, yang kedua jaga faraj, yang disebut dalam apa? Kalau kita baca dalam surah Mukminun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatim khashi'un, wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin. Al-ayah. Itu ya. Maksudnya ayat surah Mukminun ni mengajak kita supaya kita jaga. Dia kata sesungguhnya berjayalah orang yang menjaga pada aflam mukminun lazim fi solat, jaga sembahyang, jaga kemuliaan mereka itu. Maksudnya jaga benda-benda ni sebagainya supaya kita mendapat kemenangan di akhirat yang disuraikan ayat tadi. Lepas tu dia kata yang demikian itu baik bagi mereka itu, bahawasanya sebab apa dia suruh jaga mata kita ni, kenapa? Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka itu. Dia kata ada pun pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Contoh di bawah dia memang dia kata maka Allah akan membalas mereka itu. Maksud dia mata kita ni kadang-kadang jahat, mata manusia ni nak melihat sesuatu, walaupun kita pakai spek mata masa hitam, pakai spek hitam, dia kata dalam ayat ni Allah beritahu maksudnya jahat mata ni kadang-kadang kita keling. Kita pakai spek hitam tapi orang tak nampak kita, tapi dia punya anak mata tadi melihat satu yang terbaik. Itu dia kata Allah mengetahui akan yang zahir dan akan batin. Maksud dia kita ingat
ingat Allah tak tahu sebenarnya mainan mata kita tu Allah dah tahu batin kita, jahatnya batin kita. Sebab itulah diberitahu kepada orang mukmin jaga betul-betul benda ni. Kenapa? Dia membawa kepada ke ibadah kita. Sebab tu kadang-kadang kita rasa tak sedap nak ibadah, kadang-kadang bila terlampau banyak dosa kita buat menyebabkan hati kita hitam. Ingat satu titip Syekh Samarkandi menyebut dalam kitab Duratul Nasin, dosa ni diibarat satu kaki semut hitam pada malam yang kelam, di malam yang kelam pada batu yang hitam. Itu nak cerita bahawa dosa ni tak nampak. Satu kaki semut hitam berada di atas batu yang hitam pada malam yang kelam. Jadi maksudnya sebab itulah orang yang beriman kita terasa bila kita telah melakukan dosa kita rasa cukup. Orang beriman dia kata buat dosa kecil rasa macam dosa besar, tapi orang fasik buat dosa besar macam dosa kecil. Itu dia terbalik tu. Adapun dia kata pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Ada pada sahaja benda baik dan ada menakutkan kita. Maka adapun mengajar adab maka firman-Nya, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejam mereka itu akan segala mata mereka itu. Daripada barang yang tidak halal memandang kepadanya. Dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkeluar baik, iaitu memelihara mata daripada melihat yang haram. Yang kedua, memelihara kemaluan daripada tiada halal dikejar. Dua saja yang Nabi sebut dalam ayat ni, yang disebut kulil mu'mini yaghuddu ni, dua benda, mata dengan kemaluan. Maksud dia sebab apa? Daripada mata kita tengok sesuatu benda tu dia akan turun kepada hati, bila hati sebagainya akan turun kepada kemaluan. Sebab tu berlaku benda-benda yang tak baik. Sebab tu dia jaga sangat benda ni cukup sensitif, mata dengan kemaluan. Sebab tu dia kata memelihara mata daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluan daripada yang tiada halal dikerjakan dia. Maka wajib ataskan hamba menjunjung perintah Allah Ta'ala-nya, menjunjung perintah Tuhannya, dan tiada nescaya adalah ia jahat perangai dan ia dimurkai Allah Ta'ala. Kalau mesti katakan Allah perintah kita tak ikut sebagainya, kita laku sembarangan, tak jaga mata, tak jaga kemaluan, ingatlah Allah akan janji akan dimurkai Allah Ta'ala dan Allah akan siksa di akhirat nanti. Dan adapun memberitahu maka firman-Nya, bermula demikian memejam mata dan memelihara faras itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Dia sebab tu dia suruh jaga mata, dia suruh jaga faras, dua ni saja. Inilah maksudnya cukup penting dalam hidup kita. Sebab itulah kita bincang bab mata hari ini, kerana mata kita ni cukup penting. Kalau kita dapat jaga macam mana, bukan tak tengok. Maksud dia satu benda yang tak baik jangan kita tengoklah. Nak tengok kita tahan. Kita tahan sebab apa? Dia membawa kepada kesedapan beribadah, halawatul iman. Memberitahu Allah Ta'ala dengan perkataan atas bahwasanya memejam mata dan memelihara faras itu keduanya sebab bagi membersih hati daripada segala dosa dan sebab bagi memperbanyakkan itu dia tujuannya. Tujuan Allah suruh jaga mata, sangat suruh jaga faras ni, dia akan membersih. Bila mata kita tak jaga, kita tengok sembarangan, kita tak tapis dan sebagainya, menyebabkan dosa mata. Bila dosa dia bawa kepada hati. Dalam hati sebab apa? Allah kata inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbi. Kenapa? Dalam dada kamu ada satu darah, iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik darah tadi, maka baik segala anggota, dan apabila rosak darah tadi, maka rosak apa dia? Ala wahya qalbi. Darah tadi adalah seketul hati. Sebab tu saya sebutkan tadi daripada mula tadi, hati kita jaga. Sebab apa? Sekali kita buat dosa, saya sambarkan ini mengatakan kadang-kadang kita Duratul Nasin, sekali kita buat dosa akan timbul satu titik hitam. Dua kali buat dosa, dua titik hitam. Tiga kali kita buat dosa, tiga titik hitam. Dan kita pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah SWT kita taubat nasuha, yang Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu khalina al-ayah.
Saya ingat untuk siri kali ini saya berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk siri akan datang. Marilah kita berhenti dulu untuk hari ini. Kita doa kepada Allah SWT dengan membaca surah tasbih kifarah dan surah subhanakallah bihamdih, subhanakallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.